Kerajaan negeri sentiasa menghargai dan menyokong para jururawat yang sanggup berkorban masa dan tenaga demi menjaga kesihatan rakyat di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, jururawat adalah pemangkin kesejahteraan komuniti, pendidik kesihatan dan petugas barisan hadapan dalam menangani krisis kesihatan. Melihat kualiti sistem penjagaan kesihatan sangat bergantung kepada kualiti tenaga kerja kejururawatan. Pelaburan dalam latihan, kebajikan dan pembangunan kerjaya jururawat adalah penting bagi menjamin kelestarian sistem kesihatan negara. Dato' Haji G berucap merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Negeri 2025 dan program derma-dara di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Syahilmi Yahya. Tema sambutan tahun ini, Jururawat Kita Masa Depan Kita, prihatin terhadap jururawat mengukuhkan ekonomi. Dato' Haji G turut mengimbas kembali peranan luar biasa jururawat semasa pandemik COVID-19 beberapa tahun lalu. Bukan sahaja dari aspek rawatan dan pemantauan, malah turut memberi sokongan emosi dan moral kepada pesakit dan ahli keluarga mereka. Sesungguhnya mereka adalah wira yang tidak didendangkan, cekal bekerja dalam pelbagai keadaan mencabar sama ada di wad unit kecemasan, klinik kesihatan luar bandar mahupun di kawasan bencana. Sambutan Regata Lepa Sempurna kali ke-30 akan diadakan pada 14 hingga 29 Jun depan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, daerah sempurna kini giat membuat persiapan bagi memastikan acara berjalan lancar. Pelbagai pengisian ditampilkan bagi mempromosi kebudayaan dan tarian yang berkaitan dengan regata. Ia sekaligus mempromosikan lagi daerah sempurna yang sememangnya terkenal sebagai pusat tarikan pelancong dalam dan luar negara. Sempurna is a fascinating place, especially a very hot spot for the tourists, whether domestic or international tourists coming, and we are looking forward to Tun punya acceptance, and we hope that we will be able to promote this culture and also dances and all that is involving in the regatta. We will. Datuk Christina ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan upacara perasmian sambutan Regata Lepa berkenaan pada 29 Jun depan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus memperkukuh peranan komuniti dalam pembangunan bandar melalui penjenamaan semula program Rakan Bandaraya kepada Rakan Pintar Bandaraya Smart City Friends. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, penjenamaan semula program tersebut merupakan penambahbaikan kepada inisiatif sedia ada sejak 2002. Menerusi penjenamaan semula, program Rakan Pintar Bandaraya kini tampil dengan platform digital lebih mesra pengguna dan interaktif. Program ini amat penting bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk kami mendapat apa-apa saja makluman. Sebab kita tidak boleh cover area yang terlalu luas sebab kita punya kaki tangan tidak mencukupi. Jadi sekarang ni dia lebih mungkin dia punya platform tu lebih luas lagi dan lebih friendly dan ada banyak manfaat yang kita boleh berikan kepada ahli-ahli berdasarkan kemampuan DBKK pada masa sekarang lebih baik dan lebih tinggi. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penjenamaan Semula Rakan Bandaraya sebagai Rakan Pintar Bandaraya di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Sabin memaklumkan bahawa DBKK kini giat memperluas pemasangan kamera litar tertutup CCTV di sekitar bandaraya bagi meningkatkan pemantauan dan keselamatan. Setakat ini, jumlah CCTV yang masih aktif adalah 200 unit dan tertumpu di kawasan pusat bandar. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Pantai Dalit menyerah sepenuhnya keputusan kerjasama politik atau Formula Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-17 kepada pucuk kepimpinan tertinggi parti itu. Ketua bahagiannya Datuk Jasni Dayah berkata, apa juga keputusan yang diambil, ahli parti akur kepada perancangan strategik pimpinan pusat.
Apa juga perancangan ataupun perbincangan yang berlaku di atas itu, kita serahkan kepada pucuk pimpinan untuk membuat keputusan. Di peringkat kita mahu apa juga bentuk perbincangan itu memihak kepada kelebihan kepada pihak kita JRS. Datuk Jasni yang juga adun Pantai Dalit ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan tahunan cawangan berkelompok 4 peringkat gagasan rakyat bahagian Pantai Dalit. Matlamat utama adalah membentuk kerajaan dan meneruskan agenda pembangunan serta menyelesaikan isu rakyat yang telah lama tertangguh. Beliau turut menekankan kesiapsagaan parti itu di peringkat akar umbi bagi menghadapi PRU DUN Sabah. Orang awam disaran bertenang dan menjaga jarak selamat sekiranya terserempak dengan kawanan gajah ketika memandu, terutama di kawasan laluan haiwan liar tersebut. Pemandu kenderaan juga digalakkan untuk memperlahan kenderaan dan memberi laluan kepada kawanan gajah yang sedang melintas. Pakar pemulihan gajah Dr. Zafarina Osman berkata, sekiranya gajah berada di tepi jalan sedang makan atau bergerak ke arah kenderaan, elakkan membunyikan hon dan jangan mengambil risiko dengan cuba mendekati haiwan tersebut. Tindakan mengambil gambar atau mendekati gajah juga boleh membahayakan keselamatan. Kita kena bertoleransi, kita kena banyak bekerjasama, bersatu hati untuk kita mengelakkan dan kita cuba elakkan daripada terus membuka kawasan-kawasan habitat gajah ni dan kita cuba untuk terima gajah sebahagian daripada landscape tersebut. Dr. Zafarina turut memuji peranan Jabatan Hidupan Liar Sabah yang bekerjasama erat dengan institusi pengajian tinggi dan NGO dalam usaha konservasi gajah Borneo. Kerjasama itu penting memandangkan keluasan habitat di Sabah dan keterbatasan sumber tenaga agensi kerajaan. Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS terus perkasa pendidikan kesiapsiagaan gempa bumi menerusi bengkel simulasi modul pendidikan gempa bumi yang dilaksanakan di sekolah dalam daerah Ranau. Pengarah NDRC Profesor Madya Dr. Caroline M. Payus berkata, bengkel tersebut telah dilaksanakan di 82 buah sekolah rendah dan menengah di daerah Ranau sejak 2018. Bengkel ini merupakan langkah penting ke arah penerapan pendidikan terhadap risiko bencana secara lebih sistematik di sekolah. Dr. Caroline menyatakan demikian sempena bengkel kerja simulasi modul pendidikan gempa bumi yang diadakan di Sekolah Kebangsaan SK Tongau dan SK Mesilau Ranau. SK Tongau dan SK Mesilau antara sekolah perintis yang telah menerima latihan awal daripada NDRC. Pelbagai aktiviti pendidikan sains gempa bumi dan latihan simulasi dilaksana secara berterusan dalam usaha meningkatkan tahap kesiapsiagaan murid dan guru terhadap risiko gempa bumi khususnya di kawasan berisiko tinggi seperti daerah Ranau. Modul pendidikan ini yang dibangunkan NDRC sejak 2018 menerusi pembiayaan Geran Penyelidikan UNICEF Malaysia dilaksanakan dengan kerjasama erat bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Lebih 40 guru sekolah Maktab Sabah menerima penghargaan dalam Majlis Terima Kasih Cikgu Maktab Sabah tahun 2025 di Kota Kinabalu. Majlis diajurkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Maktab Sabah. Program ini kita memberi penghargaan kepada guru-guru di Maktab Sabah, terutamanya di mana peningkatan keputusan SPM baru-baru untuk tahun ini, peningkatan yang begitu ketara di Maktab Sabah. Sambutan ini menjadi pemangkin penglibatan lebih aktif komuniti dalam pembangunan pendidikan. Sempena sambutan Hari Guru pada 16 Mei ini, Dato' Muhammad Arif menzahirkan harapan agar usaha berterusan para guru dalam mendidik anak bangsa diperkasa lagi melalui kolaborasi dengan komuniti dan pihak sekolah. Turut diadakan penyampaian sijil guru STPM 2025 semester 1 oleh pihak sekolah dan PIBG sijil guru SPM 2024 STPM semester 1 2025 dan penyerahan iBoard daripada Jitama. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Selamat Hari Guru tahun 2025. Terima kasih, Cikgu.
Baik, saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.